Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, muslimin, muslimat, mu'mini, mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama. Setelah kita tangguh lebih kurang 3 bulan di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah berlaku lah sebelum ni, sehingga rumah-rumah Allah ditutup. Bukan kita di Malaysia sahaja, seluruh dunia, termasuk juga di Baitullah ditutup, tak boleh nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jugalah kita di Malaysia ni rungutan, abang kata buat tutup rumah Allah. Dan kan kalau ada apa-apa, bukalah rumah Allah. Boleh kita beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka, orang tu juga lah main pun. Duk kata tu tak main juga. Dia nak kata jugalah kok mana pun. Tapi duk main, duk nampak orang sama lah. Duk mula dah kuliah pun, duk tengok orang tu jugalah. Hak orang baru tu tak ada jugalah. Maksudnya tidak ada kesedaran lah. Sekurang-kurangnya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita,
makin Allah uji kita, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah uji kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peringkat diuji, makin kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 6, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun 'azim. Kata Allah, orang-orang yang ingkar ni kata Allah sama saja kata Allah. Bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke, bagi amaran tak bagi amaran ke, sama saja kata Allah. Hum la yu'minun, mereka takkan beriman. Tak beriman juga, diuji nah berbagai-bagai ujian, mereka tak beriman juga, malah makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa berlaku demikian? Sebab Allah kata khatamallahu ala qulubihim, Allah dah peteri hati dia. Hati dia telah dipeteri oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran dia, penglihatannya, ghisyawah, ada penutup bagi mereka kata Allah, azab yang sangat pedih. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau orang beriman, makin Allah uji. Apabila Allah uji, kita bersabar di atas ujian. Apabila Allah bagi kita nikmat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang yang beriman, dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah uji, apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, semuanya baik belaka. Semuanya baik belaka. Hakikat orang beriman, apabila Allah uji, Allah Subhanahu wa taala nak naikkan pangkat dia, kedudukannya. Kalau kita di Malaysia pun kalau dapat datuk, tiap-tiap tahun kan dapat datuk. Tak dapat datuk kita sini pun, disuruh di kampung paya Keladi pun berapa orang yang dapat datuk? Jarang dapat datuk. Kalau dapat datuk pun mungkin seumur hidup sekali tu. Ada tak tiap-tiap tahun dapat datuk? Tahun ni pun dapat, esok tahun depan pun dapat, tahun sekali lagi dapat. Ada tak? Jarang Piramli kata kadang-kadang ada lepas datuk Sri dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, orang yang diuji dengan ujian ni, Allah Subhanahu wa taala nak naikkan darjatnya. Makin uji makin naik darjat. Makin uji makin naik darjatnya. Darjatnya bukan darjat datuk. Darjatnya bukan darjat Tan Sri. Darjatnya bukan darjat hak manusia bagi. Darjatnya ialah, pangkatnya ialah Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak kurnia kepada orang yang diuji. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara satu darjat dengan satu darjat tu banyak mana? Maka Nabi sebut di antara satu darjat dengan satu darjat yang lain tu, di antara langit dan bumi. Besar mana? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Yang kedua, orang Allah uji orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala nak mengkifarahkan akan dosa-dosa kita. Banyak tak dosa kita? Banyak. Saya pun ada dosa, tuan-tuan pun ada dosa. Cuma dosa tu tak nampak lah. Kalau nampak tuan-tuan, saya pun tak main malam ni. Tuan-tuan, puan-puan muslimin pun tak main. Malu. Sebab apa? Nabi dah beritahu, kullu bani Adam khata'. Tiap anak Adam buat dosa. Kecuali yang maksumah. Macam kita duk sebut selalu, bini kita ajak pi Maidin ke, bini kita ajak pi Giant ke, bini kita ajak pi raksasa ke. Raksasa dengan Giant kan dua beradik. Kita kata tak mau pi Yang sebab pi saya lagi nampak orang pakai skirt pula, dosa pula.
Kadang-kadang hak Giant tak tahu mana pun, hak Kak Maidin tak tahu mana pun, hak Kak Raksasa tak tahu mana pun. Nu hak depan rumah kita nu, di ruang tamu rumah kita yang 4 segi tu, kadang-kadang lebih teruk daripada hak pakai skirt lagi. Nampak habis ketui-ketui. Nampak habis daripada zaman muda sampai zaman tua duk tengok tu lah. Sampai tak larat duk tengok drama tu hak kita duk sebut sebelum ni 7 hari mencintaimu. Cerita LMP lah. Nak apa kata? Dosa ada tak kita? Ada dosa. Jadi Allah kifarah dosa kita. Dengan ujian ni juga Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran pahala. Apa yang Allah nak bagi tak sama apa yang kita dapat di dunia. Sebab hak kita dapat di dunia tak kekal. Hak pahala kekal. Kekal sampai bila? Sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak boleh kita nak bayang-bayang? Tak boleh nak bayang-bayangkan. Apa yang Allah nak bagi pahala dekat kita, tak boleh kita nak bayang-bayang. Tapi hak dunia boleh bayang dah? Boleh bayang. Contoh, cikgu kata sekali lagi Ustaz, jom lepas kuliah sekali lagi ni Ustaz, kita pergi kena ayam nasi masak nasi gulai itik depan tu. Boleh bayang tak? Boleh bayang sebab saya pun makan semalam. Semalam saya kuliah di Matang Tinggi kena itik, malam ni ayam pula lah kot, takkan nak itik lagi. Boleh bayang tak? Walaupun tak ada depan kita ayam masak gulai ayam buah betik, tuan-tuan pun tahu duk pergi selalu. Boleh duk bayang-bayang dah hak dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala simpan kita pahala. Pahala tu berkekalan sampai bila? Sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga sebagai teman rapat kita. Amalan pahala yang kita buat ni dia akan menjadi teman rapat kita. Bermula kita masuk di pada alam barzakh, sehinggalah kita dibangkit di akhirat besok akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ni kita dah mula dah daripada awal dulu ni kita dah mula dah kita mai rumah Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan ibadat kita, sebab kita pun tak tahu bila penghujung kehidupan kita, maka kita kena bersedia. Di mana kita sebut sebelum ni, kalau sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah berlakunya kiamat? Nabi tanya dekat sahabat ni, kamu dah bersedia tak untuk nak hadapi kiamat? Sama juga dengan kita duk tengok orang mati ni hak COVID-19 berapa? Tak silap 122 cikgu no. 122 telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kita juga nak pi nak. Pasti kita mau pun nak kena mati, tak mau mati pun kena mati. Tak ada pilihan dah. Nak mati pun kena mati, tak mau mati pun kena mati. Tak ada pilihan. Sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Allah uji mereka dengan kesakitan yang mereka hadapi. Allah Subhanahu Wa Taala mengkifarahkan akan dosa-dosa mereka. Umpama mereka balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, umpama bayi yang baru dilahirkan, kita pasti juga bila wallahu a'lam. Mungkin sebentar lagi kita pun tak tahu. Tapi kita dah bersedia dah. Kita duk pergi hantar orang meninggal. Kita pergi tengok orang mati. Kita mengadikan orang mati. Kita mengapankan orang mati. Kita usung jenazah ke kubur. Kita mengubumikan orang mati. Kita menyembahyangkan orang mati. Kita satu masa nanti pula orang akan ziarah kita. Satu masa pula orang akan memandikan kita. Satu masa pula orang akan mengapankan kita. Satu masa pula orang akan menyembahyangkan kita. Satu masa pula orang akan masuk kita ke dalam liang lahat. Pasti tak? Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti kita akan mati. Kita dah bersedia? Kita kena bersedia.
Bila? Sekarang kita kena sedia. Sebab mati kita tak tahu. Allah sembunyikan mati itu untuk kita. Tapi pastilah mati. Pasti mati. Allah sebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kata Allah, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan datang berjumpa dengan kamu. Pasti dia akan berjumpa dengan kita. InsyaAllah malam ni kita sambunglah. Sini sama tak tempat-tempat lain? Masuk waktu berhenti sama tak? Sama no? Semalam mana di Matan Tinggi A pun tak ada masuk muka belajar, habis lah. Tek. Malam ni kita masuk sikit. Tajuk lebih kurang sama, cuma depa lepas sikit. Depa masuk yang keempat, kelima. Kita bicara sunat wuduk je guna. Depa dah masuk 4, nombor 5. Sunat wuduk yang keempat, yang kelima. Tu sekali tu 4 dan 5. Tajuk sama. Jadi kalau tengok hak saya buat rakaman semalam pun lebih kurang samalah. Tajuk bab sunat wuduk juga. Samalah. Maksudnya sama juga. Baik, kita masuk sikitlah malam ni sebagai mukadimah setelah kita berhenti hampir 3 bulan. Kita mula balik insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, sunat wuduk. Apa makna sunat? Kita sebut dah sebelum ni. Sunat sekiranya kita melakukan dapat pahala. Tinggal tak berdosa. Benda yang sunat kita buat dapat pahala. Dan kalau kita tak buat tak berdosa pun, tapi kita buat. Sebab hak wuduk ni, kita nak menyempurnakan wuduk. Kalau fardu wuduk yang kita sebut sebelum ni itibari pada anggota-anggota tertentu. Wuduk kita sebut dulu ni hadas kecil ialah kita sebut sebelum ni itibari pada anggota-anggota tertentu. Ada berapa yang fardu wuduk yang kita sebut dulu ni? Ada 6. Dalilnya surah Maidah ayat 6 pak kita sebut orang itu ni. Ayat 6 tak silap Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Hak mula-mula tentang bab wuduk hari tu ni kita sebut. Ayat 6 Maidah ayat 6. Ada 6 tu hak fardu wuduk ada 6. Hak kita sebut dulu nak bagi kita mudah faham. 4 basah, 2 kering. Kok mana pula ustaz 4 basah, 2 kering? 4 basah, muka basah, tangan basah, kepala basah, kaki basah. 2 kering, niat dan tertib. Itu hak fardu wuduk. Itu hak kalau kita kata hak dunia kan umpama model lah, model kita. Pi berniaga kita nak untung model 100. Kita pi tu rugi kadang-kadang. Macam kita sembahyang lah. Allahu akbar sembahyang tu agak-agak kosong tak sembahyang kita. Rugi banyak lagi kalau kita tak buat sunat tumpang berlubang-lubang. Allahu akbar. Lagi kasut hilang. Tu ingat kasut kita tuan-tuan. Baru kasut tak ingat lain lagi. Kita tinggal rumah sekejap tadi ni. Allahu akbar. Duk rasa macam tak tutup gas tadi ni dapur ni. Duk ingat kat dapur. Duk rasa macam pintu tak tutup tadi ni. Duk ingat. Dah tak kosong dah. Tu kita tampung dengan hak sunat-sunat. Sama juga dengan wuduk. Kalau hak fardu wuduk ada 6. Kita nak menyempurnakan hak sunat wuduk ada berapa? 3 kali ganda. Ada 18 sunat wuduk kita akan jumpa nanti. Hak fardu wuduk ada 6. Tapi nak menyempurnakan wuduk tu ada berapa? Ada 18. Berapa kali ganda? 3 kali ganda. 6 kali 3, 18.
Oh, sebab apa kita nak bagi perelok? Sebab sebentar lagi kita nak menghadap siapa? Nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita nak menghadap kekasih lah. Kekasih tu bukan kita nak menghadap sama taraf dengan Allah dah. Kita sebut dalil ayat sebelum ni. Allah katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, isteri ataupun suami kamu, kaum keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah yang kamu cintai, kata Allah, kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasul. Hak benar tu kita suka dah. Memang Allah suruh kita sayang dekat ayah kita. Memang Allah suruh kita sayang dekat mak kita. Memang Allah suruh kita sayang dekat suami ataupun isteri kita. Memang Allah suruh. Tetapi jangan benda-benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tu, jangan kita cinta, jangan kita kasih lebih daripada kita kasih kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Ini juga sama, kita nak wuduk ni, kita nak jumpa kepada siapa? Kekasih yang kita cinta lebih daripada makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak jumpa kekasih pun macam kita duk sebut selalu lah sebelum ni, agak-agak nak pakai baju lama kan baju baru. Ingatlah dulu-dulu ni. Ingat dah cikgu? Lupa cikgu no? Dia kata kalau lupa tu nikah seorang lagi. Nikah seorang lagi. Tak berani. Dia katakan sunnah Nabi, memanglah sunnah Nabi, memanglah betul sunnah Nabi. Tapi kalau orang tanya saya tuan-tuan, hak kahwin 2, 3 memanglah sunnah Nabi. Tapi yang sebenarnya kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, setelah kewafatan Khadijah baru Nabi menikah. Kalau hak betul-betul nak ikut hak sunnah Nabi, setelah kewafatan Khadijah baru Nabi menikah dengan Aisyah, baru Nabi menikah dengan isteri-isteri lain. Mati wafat Khadijah dulu kita sama. Kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, tunggu bini kita mati dulu. Agak siapa mati dulu? Macam saya sebut malam lah. Sini tak ada aku lah, sini tak ada. Malam di Mematang Tinggi saya sebut tuan-tuan. Sana ada kerusi tu, kerusi hak. Sini ada tak? Tak ada no? Sini ada kerusi tu. Kerusi tu hak tak ada kaki je. Ada sini tu. Malam 2 orang dah kena dia duduk atas kerusi tu. Kita tengok kita lelaki duduk atas kerusi tu tak larat. Tengok umpan ada atas kerusi. Depa tak ada, depa lebih kuat daripada kita. Jadi siapa yang mati dulu agak-agak? Kita tuan-tuan. Melawak lah. Kalau nak menikah lah. Nak apa? Dulu kita nak jumpa kekasih kita, kita pakai lawa-lawa lah. Lawa sat pakai air nak pergi kerja, air satu line. Nak jumpa kekasih 3 line kita buat. Tu dia terpacak 3 line. Line 3. Pakai wangi-wangi, pakai kasut, pakai lawa. Nak jumpa kekasih. Masa tu lah lah berseribeh rumah aja kelawak Kalau suami dulu bawa baju dalam lah, pakai kain gulung tepi lah ni, tak percaya balik rumah lah, okey lah dengan jubah dengan apa, balik pergi tengok rumah tengok. Pergi rumah tu kadang-kadang suami ni tak mau ada rumah. Hari Minggu pergi mengai. Dia seronok tengok ikan pada tengok bini dia. Minggu lah mengai, halo jadi mengai jadi. Orang perempuan hari Minggu pakai elok-elok dia rumah. Pakai elok-elok. Ni pergi kerja kadang-kadang suami kita pun tak kenal. Bini aku ke? Sampai tak kenal dia pakai lawa, sampai tak kenal bini dia. Dia rumah baju kelawak, bedak sejuk. Ikat rambut pokok nyok. Bini pun terkejut tengok tuan-tuan. Hari Minggu mengai. Hari Minggu pergi mengai. Sebuah hari Minggu pakai baju yang tali kecil je. Tak apa dengan suami kita tak ada aurat. Bini suami kita pergi tengok dapur suami isteri dia goreng nasi dengan pakai baju yang hak tali kecil tu. Telefon kat kawan dia, tak jadi mengai hari ni. Aku nak mengai siakap kat rumah. Tak jadi pi tuan-tuan. Ni kadang-kadang dia buh nama ustaz agak. Dia abang kat bini awak. Bini kata awak balik lambat bang malam ni. Weh malam ni ada kuliah malam ni. Ustaz pula ajak makan. Ustaz balik lama dah sampai rumah lah.
Dia pun nama ustaz, ustaz ajak makan, pergi teman ustaz nak makan. Dia duduk pergi kedai siang tu. Dah berulang kedai siang nama ustaz agak kena. Dia kata ustaz ajak makan. Bini kan, oi bagus bang. Semenjak duk mengaji tu kawan dengan ustaz. Dia tak tahu ustaz tu balik lama dah. Dia pun nama ustaz juga. Ceritalah bukan sini lah, cerita di Afrika. Nah, apa kata kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih yang kita cinta lebih daripada segala-galanya, maka kita nak kena memperelokkanlah. Pereloklah tuan-tuan. Nak kena elok. Kalau hak fardu wudu ada 6, kita nak menyempurnakan fardu wudu ada 18. Nak menyempurnakan benda tu nak elok. Sebab sebentar lagi kita akan berhadapan. Kan kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas tu kita kata apa? Wajjahtu wajillazi fataras sama wati wal ar. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita hadapkan diri kita ni kepada siapa? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita lebih kurang, kita nak menghadap Allah lebih kurang ke? Kalau kita nak main surau, nak pergi pasar malam, nak pergi kenuri pun kita tak degamak. Tuan-tuan nak pakai lebih kurang, ada tak? Pergi pasar malam tak pakai baju. Main surau tak pakai baju. Malu. Malu dengan siapa? Malu dengan makhluk. Walaupun kita pakai tutup raksah dah, tapi akhlak kita, adab kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah di sini Nabi sebut benda-benda yang sunnah, benda-benda yang sunat ni ialah benda-benda yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat benda sunat ni benda yang disuka. Sebab hak wajib tu memang tu tak ada pilihan dah. Hak tu tak ada pilihan dah. Sebab apa? Hak sunat dia akan tampung. Kalau sembahyang, tengok sembahyang sunatnya. Kalau puasa, tengok puasa sunatnya. Kalau zakat, tengok sedekahnya. Tengoklah haji, tengok umrah. Menampung kekurangan. Kalau wuduk dengan hak sunat-sunat wuduk, menampung kekurangan wuduk kita. Dia kata sunat-sunat wuduk sunat, kalau kita buat dapat pahala, dan kalau kita tak buat tak berdosa. Tapi kalau kita buat, Nabi suka, Allah suka. Bila suka, kita akan dibangkit esok ni bersama-sama dengan Nabi. Dalilnya ketika Nabi duduk khutbah, mai seorang badui tanya, "Ya Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat?" Lepas khutbah Nabi tanya, siapa yang tanya tadi ni, bila berlaku kiamat? Orang badui ni kata, "Ya Rasulullah, saya Rasulullah." Nabi kata, "Kamu dah bersedia dah untuk nak hadapi kiamat?" Maka badui ni kata, "Ya Rasulullah, saya ni buat yang fardu-fardu, tapi dalam keadaan pada masa sama saya suka kepada kamu. Saya cinta kepada kamu ya Rasulullah." Nabi sebut wal mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan siapa yang hak dia suka. Kita suka dekat Nabi, maka kita buat apa yang Nabi suka. Contoh, kita buat contoh sebelum ni, Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dia lalu di suatu tempat, dia menundukkan kepalanya. Orang tengok heran, tak ada apa pun tunduk kepala. Maka ditanya, "Kenapa tunduk?" Maka dia kata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW sampai sini dia tunduk." Kenapa Rasulullah tunduk? Dulu ni kawasan tu ada pokok yang dahannya rendah. Rasulullah tunduklah, ada dahan. Kalau tak tunduk kan, kenalah kepala. Tapi pokok tu dah ditebang, tak ada dah pokok tu. Tetapi Ibnu Umar masih lagi tunduk. Kenapa? Ikut perbuatan Nabi. Kita pun samalah. Apa yang Nabi buat tu kena benda yang baik, benda yang hak sunnah, hak kita sebut tu, sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi, ataupun kita sebut juga sebelum ni ialah takrir, pengakuan ataupun diam Nabi. Baik. Wuduk mempunyai sunat-sunat yang banyak. Yang paling penting ialah dia kata wuduk mempunyai sunat-sunat yang banyak. Ada banyaklah, tapi dia sebut di sini ni yang terpenting, yang utama.
Yang utamalah dia sebut ni, banyaklah sunat-sunat tu. Cuma dia sebut yang hak utama. Kalau boleh yang utama hak 18 ni, tapi selalu kita duk buatlah. Hak benda-benda yang hak Nabi buat ni, selalu kebiasaan kita kalau hak kita duk ambil wuduk ni, kita buat. Kita buat. Ataupun kita tak buat, kita mulakan kita buat. Sebab apa hak kita sebut dia ni? Buat dapat pahala. Pahala, jangan kita duk bayang-bayangkan macam mana kita sebut sebelum ni. Jangan kita duk bayang. Sebab apa yang kita bayang, tak sama. Nak banding dengan dunia, dunia tak ada nilai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak pahala yang Allah nak bagi pada kita, kalau nak banding dengan dunia, tak ada nilai. Sedikit pun tak ada nilai. Kalaulah dunia tu ada nilai, agak-agak orang yang tak sembahyang maghrib tadi Allah bagi makan tak? Tak kelapak Allah bagi makan dah. Orang-orang kafir Allah bagi makan tak? Allah tak bagi tapi Allah bagi bagi. Gemuk dia kita kita sebut dulu ni. Kalau orang tuan-tuan pergi kampung dia ada satu tempat orang sembahyang, orang agama lain lah, kita pergi tengok depa duduk sembahyang. Depa bocelek tu, budak-budak. Kalau kita sekolah tahfiz duk mengapai, kita pergi tengok depa duduk mengaji. Dung depa duduk mengaji. Cara depa lah agama depa. Gemuk-gemuk tuan-tuan. Tu duduk mengaji agama salah pun gemuk-gemuk tuan-tuan. Allah bagi bagi belaka atas dunia, pemurah Rahman. Allah bagi belaka. Sebab apa Allah bagi? Sebab dunia tak ada nilai bagi Allah Subhanahu taala. Cuma hak pahala ni Allah nak bagi kita di akhirat esok ni. Duk kata dah tuan-tuan, tak masuk satu lagi tuan-tuan. Jadi kita ikutlah SOP yang telah diberikan, insya-Allah. Pada bulan depan kita mungkin biasalah ikut. Hari ni tak ada kes hari ni ada 4 kes hak import. Hak kita tak ada hari ni. Sembuh pun ada 4 hari ni. Mati tak ada lah. Jadi kita nampak, cuma walaupun dah tak ada, walaupun ada 1-2 lagi, kita kena ikutlah SOP itu sebagai syariat. Kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh perintah kita untuk kita nak kawal benda penyakit tu. Allah yang datang, maka kita ni nak kena ikhtiar, kena usaha. Usahanya kita ikutlah macam ni yang telah ditetapkan. Apa yang kita buat, kita ikut sajalah. Kalau kita ikut, insya-Allah kita negara yang terbaiklah setakat ini. Jadi kita ingat cukup dekat tu pada malam ni, yang baik datang daripada Allah. Jadi kita akan sambung ni lah. Sambung hak pertama lah esok ni. Kita mai esok ni tanda yang pertama tu. Jadi malam ni banyak tempat nak duduk kuliah pun macam mukadimah macam tu lah. Tak start lagi. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang adalah kelemahan diri saya. Mudah-mudahan insyaAllah bulan depan kita akan jumpa lagi. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi, bismillahirkafi, bismillahirmuafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. A'udzubillahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wal juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.